Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Mujarif bin Azrul Mahdi daripada kelas 16 daripada kelas DET 2A, nombor metrik 16 DET 20F2007 akan membentangkan perizinan semiconductor device, topik type of rectifier. Okay, first kali, what is rectifier? An electrical device which convert an alternating current AC into a direct one DC by allowing a current to flow through in one direction only. Okey, seterusnya saya akan menggunakan type of the rectifier. Ini boleh dilihat dengan slide ialah half-wave, sekali full-wave, dan last sekali bright rectifier. Okey, yang pertama type of rectifier. Kat sini saya akan ada kat dalam present saya. Yang pertama sekali half wave rectifier circuit with input and output waveform. Kita dapat tengok kat sini. Di sebelah kiri input voltage waveform. Di tengah half wave rectifier dan yang terakhir kali rectifier output voltage. Bentuk dia lebih kurang macam tu lah. Okay, seterusnya operation of half wave rectifier during positive cycle. Okay, kat sini kita nampak AC input, primary, secondary, itu current menerusi D, current menerusi RL. Okay, kat sini kita boleh dapat kira ada punya pulsating DC output dia. Okay. Seterusnya saya akan serahkan kepada kawan saya untuk sambung dalam explanation during positive cycle. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Ikmal Fizri bin Zamri, nombor metrik 16 DET 20F2019. Okey, ini saya akan meneruskan pembentangan tadi. Seterusnya, explanation during plus VE cycle. Okay. Kita dapat lihat pada slide ini, terminal A is plus VE, manakala terminal B is negative VE. Okay, seterusnya, anode D1 get plus VE voltage, and the D1 is forward base. D1 lets current pass drop in. Voltage drop is set across RL. Next, voltage drop RL is across the voltage. Okay, seterusnya is during negative VE cycle. Okay, this slide is about negative half wave rectifier. You can see its built, the DC, RL, and DC output. Okay, seterusnya saya akan explanation during the negative VE cycle. First, terminal A is a negative VE, manakala terminal B is a positive VE. And the anode D1 get a negative voltage. D1 is also reverse base. D1 can block the current flow flowing the drawing. Okay, the no voltage drop across the RL because no current flow. And last, the output connection is a zero. Okay, seterusnya saya akan beri kepada rekan saya. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, nama saya Muhammad Nur Hakim bin Muhammad Israfi. Nombor metrik saya 16 DET 20F2020. Okay. Pada hari ini saya akan meneruskan pembentangan bagi pula kami untuk part bahagian bagi full wave rectifier, di mana bagi kita dapat tengok kat sini, ni adalah dia punya litar bagi full wave rectifier, dan juga disediakan sekali dia punya waveform input AC signal dan juga output signal. Okay. Kita boleh tengok yang pertama, yang awal ni kita boleh tengok daripada pertama ialah dia punya positive half cycle. Kita boleh tengok current akan masuk daripada AC input ni kira daripada sini,
akan melalui daripada terminal A iaitu positif terminal, akan melalui diode, akan menghasilkan forward bias, dan seterusnya current akan flow melalui perintang ni dan akan keluar pada kawasan center tag ni. Tu untuk bagi kita boleh tengok bagi cycle untuk positif half cycle. Seterusnya kita akan tengok pula di sini dia ada menunjukkan bagaimana berlakunya operation untuk negatif cycle, di mana current akan melalui daripada AC input ni dan juga terus melalui daripada point B ni, dan kita dapat tengok current akan flow ke diode D2 ni dan menyebabkan berlakunya for reverse bias bagi negative cycle yang membawa maksud kepada negative cycle, dan seterusnya akan keluar kepada melalui R load, akan keluar daripada output. Dan ni kita boleh tengok dia punya graf, dia akan dapat bentuk dia pada kawasan bahagian positif. So seterusnya kita tengok ni seperti yang saya cakap tadi, current terminal penerangan bagi positif cycle ni kita boleh tengok kalau dekat terminal A akan terhasilnya positif, manakala bagi terminal B akan menyebabkan negatif. Okey, seterusnya current akan melalui D1 iaitu diode yang pertama, akan menyebabkan berlakunya forward bias, manakala bagi diode kedua akan menyebabkan berlakunya reverse bias. Dan seterusnya current akan flow melalui D1, dan kalau kita boleh tahu juga diode ni kita boleh jadikan dia sebagai switch. So bila current flow melalui D1 dan juga terhasilnya forward bias, akan menyebabkan litar switch tertutup lah, maknanya current boleh lalu lah ke keseluruhan litar. Dan di situ kita boleh tengok juga bila current flow dekat D1 menyebabkan forward bias, dan manakala pada diode D2 akan menyebabkan berlakunya reverse bias. Kalau kita boleh faham, reverse bias ni current tak boleh flow lah, sebab dia current akan block current daripada melalui ke diode yang kedua ni, dan menyebabkan litar tu switch terbuka. Maknanya current tak boleh lalu lah kiranya. Okay, lepas tu current akan flow balik melalui D1 dan juga terus melalui perintang kita dan kembali kepada terminal kosong. Bila dah melalui pada perintang tu akan menyebabkan terhasilnya voltage drop, iaitu nilai voltan yang melalui pada perintang R load tu lah, akan menyebabkan terhasilnya voltage, dan seterusnya akan terhasillah voltage drop pada RL, dan juga kita boleh dapatkan dia punya output voltage. Okay, so saya pula akan menerangkan macam mana berlakunya negatif cycle, iaitu dia akan terbalik daripada yang positif cycle tadi, iaitu pada terminal A akan jadi negatif, manakala pada terminal B akan jadi positif. So kejadian tu akan jadi terbalik lah, maknanya tadi yang awal tadi kalau kita tengok D1 yang berlakunya forward bias, kalau dekat sini pada negative cycle D2 yang akan jadi forward bias, manakala pada D1 akan berlakunya reverse bias. Okay, dan proses yang sama juga seperti yang positive cycle, cuma diode yang terhasilnya forward bias dengan reverse bias ni berubah lah. Tadi kita tengok yang untuk positive cycle D1 yang jadi forward bias, tapi kalau kita tengok dekat negative cycle ni D2 yang akan jadi forward bias dan D1 yang akan jadi reverse bias. Dan proses yang sama juga, current akan flow melalui D2 dan menyebabkan litar tu switch tertutup, yang boleh menyebabkan arus melalui untuk keseluruhan litar. Dan seterusnya manakala pada diode D1 akan menyebabkan switch itu terbuka dan current tak boleh nak lalu lah kat situ. Dan bila current dah lalu melalui D2 dan terus melalui kepada perintang dan akan kembali kepada terminal kosong. Dan
disebabkan itu akan terhasilnya voltage drop across R load, iaitu pada perintang, dan kita akan dapat voltage drop dan melalui perintang tu untuk mendapatkan nilai output voltage bagi litar untuk negative cycle. Okey, sekian daripada penerangan saya untuk full wave rectifier. So saya akan serahkan kepada sahabat saya Muhammad Daniel Uwais untuk meneruskan pembentangan kita. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Uwais bin Azrin, 16 DT F2006. Dari teknologi saya akan menyambungkan tentang bridge rectifier circuit with input and output waveform. So dari sini kita boleh nampak current akan melalui di tempat itu dan akan melalui perintang, kemudian kembali semula ke bawah dan terus pergi ke atas. Di sini kita akan tengok operation of bridge rectifier during positive cycle. So dari sini kita tengok current flow direction dari terminal positif dan ke point A, dan dia akan straight turun ke point B, dan dia akan melalui perintang ke C, point C, dan lepas point C tu dia akan melalui di point B dan akan terus ke terminal negatif. Untuk seterusnya ialah explanation during positive cycle. So di sini kita tengok terminal A is positif, terminal B is negatif. Kemudian anode D1 is positive, cathode D3 is negative. D1 and D3 forward bias, and then current will pass through. Terminal A is positive, terminal B is negative. Anode D2 is negative, cathode D4 is positive. Then D2 and D4 will be D2 and D4 is reverse bias, and then will block current flow. Okay, during negative cycle, kita akan tengok terminal positif di bawah dan terminal negatif di atas. So current akan melalui terminal positif di bawah dan pergi ke point B, dan current straight akan pergi ke point D, kemudian melalui perintang dan terus pergi ke point C, dan akan pergi point A dan terus keluar ikut terminal negatif. Okay, untuk explanation during negative cycle, terminal A akan menjadi negatif, terminal B ialah positif. Anode D2 is positive, cathode D4 is negative. D2 and D4 adalah forward bias. It will let current pass through, and terminal A is negative, terminal B is positive. Anode D1 is negative, cathode D3 is positive. So it will be D1 and D3 will be reverse bias, and it will block current flow.